Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Adnan. Bertemu lagi dalam program BIS Malaysia. Dan sepanjang 30 minit bersiaran untuk edisi Jumaat 3 Januari 2020, kami akan membawakan perkembangan saham terkini dan ekonomi semasa. Seketika nanti dalam segmen Bual BIS juga akan membincangkan prospek ekonomi 2020 bersama tetamu jemputan kita di studio. Tapi sebelum itu kami mulakan dengan perkembangan berita ekonomi semasa. Baik, Felcra Berhad berjaya mencapai 100% skim pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO bagi 162 kawasan ladang di bawah pentadbirannya setakat 31 Disember lepas. Pengurusinya Datuk Nagib Wahab berkata, ini meliputi sejumlah 1,246 ladang sawit milik peserta berkeluasan 178,857 hektar, 32 ladang milik Felcra seluas 29,926 hektar selain 6 kilang sawit milik Felcra di seluruh negara. Beliau turut menyifatkan pencapaian tersebut sebagai selaras dengan aspirasi kerajaan untuk memperkasakan kelestarian sektor peladangan dan perkilangan selain menjadi satu skim kebangsaan bagi industri sawit di Malaysia yang perlu dipatuhi. Pensijilan MSPO adalah satu pengiktirafan yang mengesahkan bahawa produk sawit dihasilkan oleh Felcra adalah mampan, tidak mencemarkan alam sekitar serta memiliki jaminan piawaian untuk kegunaan di peringkat global. Dan seterusnya, pada 2019, Malaysia mencatatkan lebihan dagangan terbesar sejak 2009 bagi tempoh Januari hingga November. Dalam tempoh itu, lebihan dagangan berkembang 10.6% kepada 124.74 bilion ringgit berbanding 112.82 bilion ringgit yang direkodkan untuk tempoh yang sama pada 2018. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, dalam satu kenyataan hari ini, import Malaysia pada Oktober 2019 mencatatkan pertumbuhan 1.4%, manakala bagi ekspor, jumlah dagangan dan lebihan dagangan masing-masing merosot 10.8%, 5.4% dan 62.3%. Berdasarkan kedudukan ekonomi global yang mencabar dan ketegangan perdagangan semasa, jumlah dagangan Malaysia sepanjang 11 bulan itu bagaimanapun merosot 3% kepada 1.68 trilion ringgit. Baik, kita beralih kepada laporan saham untuk hari ini. Bursa Malaysia meneruskan kenaikan semalam untuk dibuka lebih tinggi susulan sentimen positif berhubung perjanjian perdagangan fasa pertama antara Amerika Syarikat dan China. Untuk laporan lanjut analisis saham sepanjang hari ini, kita bersama saudari Siti Rafidah Ghazali, pengurus dana PNB Investment. Silakan Rafidah. Bursa Malaysia meneruskan aliran menaik bagi menjejaki kenaikan di Wall Street yang ditutup tinggi semalam, di samping sentimen positif terhadap langkah untuk menyuntik rangsangan baru ke dalam ekonomi China yang dijangka terus meningkatkan pasaran equity di seluruh dunia. Sehubungan itu, pada penutup 12.30 tengah hari, indeks penanda aras, indeks komposit FBM KLCI naik 8.92 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,611.42. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 26 kaunter untung, 2 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Nestle Berhad naik 50 sen serta Hon Leong Financial Group Berhad dan PBB Group Berhad masing-masing naik 24 sen. Manakala kaunter rugi, Sunweb Berhad dan Melayan Banking Berhad masing-masing turun 1 sen. Bagi sentimen pasar harian pula, pada 12.30 tengah hari, pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 513 berbanding 325. Sementara 1,105 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Analisis teknikal menunjukkan paras sokongan terdekat berada pada paras 1,600 mata, manakala paras rintangan terdekat pula ialah 1,615 mata dan seterusnya pada 1,635 mata. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit menokok 0.38% kepada RM5.39 sepaun dan 0.06% kepada RM4.58 seeuro. Selebihnya, ringgit susut 0.62% kepada RM3.79 setiap 100 yen, 0.26% kepada RM4.41
10 sen sedolar Amerika dan 0.10% kepada RM3.4 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Siti Rafidah Ghazali, PNB Investment Berhad. Baik, terima kasih Rafidah untuk laporan saham itu tadi. BIS Malaysia akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan segmen Bual BIS. Baik, kita bertemu kembali. Pembangunan ekonomi Malaysia dijangka meningkat selewat-lewatnya menjelang Jun tahun ini, sekaligus membolehkan kerajaan mengekalkan unjuran pertumbuhan ekonomi pada 4.8% berbanding 4.7% pada 2019. Ekonomi Malaysia juga dijangka rancak dan mendapat rangsangan sekiranya perang perdagangan Washington-Beijing dapat diselesaikan. Dan secara keseluruhannya, bagaimana prospek ekonomi negara pada tahun ini? Jadi untuk hari ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi di studio. Assalamualaikum, selamat petang Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah Doktor. Dapat kita simpulkan sebenarnya melalui apa yang berlaku sepanjang tahun 2019 itu, turun naik dari segi lanskap ekonomi dan juga atmosfera ekonomi itu amat berbeza dan juga perubahannya itu amat ketara. Jadi dalam hal ini untuk tahun 2020, apakah sebenarnya prospek ekonomi yang boleh kita jangkakan sepanjang tahun yang mendatang ini, Doktor? Pertama sekali saya melihat bahawa kita menghadapi satu tahun yang agak mencabarlah pada tahun 2019 kerana penurunan dalam segi ekonomi, iaitu dari segi bursa Malaysia dan sebagainya. Tetapi itu adalah memang telah kita jangkakan kerana ini adalah satu kitar ekonomi. Baik. Kitar ekonomi kita mengalami masalah ekonomi pada tahun 2008, 2018 dan juga 2008 dan 2018 dan 2019. Tapi saya merasa sangat positif dengan melihat kepada pergerakan indikator-indikator tertentu yang menunjukkan bahawa ekonomi kita sedang menuju dalam proses pemulihan dan ianya memberikan satu sentimen yang sangat baik, terutamanya untuk pedagang-pedagang dan pelabur-pelabur di dalam pasaran saham dan sebagainya. Sebagai contohnya, kalau kita melihat kepada indikator yang selalu kita gunakan, iaitu indikator dari segi KDNK tadi, iaitu kita membuat unjuran pada 4.7% pada tahun 2019 dan akan meningkat pada 4.9% pada tahun 2020. Ini adalah satu unjuran yang sangat baik untuk ekonomi Malaysia. Kerana apabila kita mendapat satu unjuran yang tinggi, maka kita akan melihat semuanya melimpah ruah. Daripada segi kita punya pendapatan, dari segi kita punya pelaburan dan sebagainya. Dan kalau mengikut kepada sejarah kepada kita punya KDNK ni, kita secara puratanya kita mempunyai pendapatan KDNK sebanyak 5%. Unjurannya adalah sebanyak 5%. Walaupun kita ada mengalami kenaikan yang tinggi, iaitu 10% pada tahun 2010, tak silap saya, dan juga pengucupan yang terlalu rendah pada tahun 2009, masa ekonomi merosot pada tahun 2009 itu, iaitu sebanyak negatif 6.1%. Jadi kalau kita lihat pada tahun lepas, kita masih bertahan kerana walaupun kita mengalami cabaran ekonomi daripada perang dagang di antara US dan China dan sebagainya, tapi kita masih dapat meningkatkan lagi. KDNK kita masih meningkat, kan, cuma dia punya peratusannya 4.7%. Saya rasa itu adalah satu pencapaian yang sangat baiklah bagi ekonomi pada tahun lepas berbanding dengan ekonomi yang global. Jadi indikator itu adalah indikator yang, maksudnya indikator yang leading indicator. Ada juga indikator-indikator lain yang kita panggil indikator yang lagging, yang lambat sikit. Sebagai contohnya indikator yang menunjukkan kadar pengangguran di Malaysia dan sebagainya. Kadar pengangguran di Malaysia adalah 3.3%. Iaitu satu kadar yang sangat baiklah mencapai guna tenaga kerja. Kita tak boleh dapat 0%. Maksudnya tak ada orang tak ada kerja, kan. Maksudnya 3.3% itu adalah kadar minimum. Kadar yang okey. Dan pada yang bulan lepas kita melihat bahawa kadar pengangguran itu telah menurun sebanyak
0.1%. Okey. Jadi ia menunjukkan satu penurunan daripada situ. Kita boleh menjangkakan bahawa mungkin ianya akan satu petanda bahawa ekonomi kita akan tambah baik. Okey. Pada tahun 2020. Saya tahun ni lah. Kan? Jadi saya rasa amat positif tentang sentimen. Ni sebab ia lagging indicator. Indikator yang lambat. Okay. Jadi apabila kita lihat dia, maka maksudnya dia dah menunjukkan sesuatu. Okey. Maknanya petunjuk-petunjuk itu akan membawa kepada mungkin satu perubahan yang lebih positif. Perubahan yang lebih positif dan kalau kita lihat pun kepada contohnya pasaran bursa Malaysia telah meningkat sebanyak sehingga 1.1605 pada hari ini tak silap saya. Jadi walaupun ia masih lagi belum mencapai kepada tahap yang saya rasa lebih selamat iaitu 1620 ke atas. Okey. Jadi saya menjangkakan bahawa mungkin kita boleh melihat bila pelabur-pelabur sentimennya bagus, pelabur semua percaya bahawa kita boleh memacu ekonomi dengan baik, maka kita boleh melihat kita dapat untuk kembali kepada indeks bursa 1800. Okey, itu antara petunjuk dari segi prestasi saham dan juga prestasi ekonomi secara keseluruhan bagi tahun 2019. Kita juga menilai prestasi ekonomi negara kita ataupun di peringkat tempatan itu melalui kadar tukaran mata wang asing. Yang mana untuk penghujung 2019 menyaksikan kadar tukaran wang US dollar berbanding ringgit Malaysia adalah lebih baik untuk ringgit Malaysia dan juga untuk pound sterling juga ringgit Malaysia juga didagangkan dengan lebih baik. Jadi adakah ini juga satu petanda bahawasanya untuk 2020 akan berlakunya satu perubahan dari segi kadar tukaran yang lebih baik, bukan saja untuk US dollar dan juga pound, tetapi juga mungkin untuk mata wang yen dan juga beberapa mata wang utama dunia. Okey, kita lihat kepada US dollar dululah. US dollar tu adalah satu mata wang yang utama di dunia. Dan kita boleh melihat daripada carta pergerakan harga mata wang tersebut berbanding Malaysia ringgit. Kita bergerak harga ringgit Malaysia US dollar berbanding ringgit Malaysia itu bergerak dalam secara sideways, dia panggil ke sisi. Okey, bergerak sideways di antara saya melihat dia daripada antara RM4.06 sehingga RM4.20. Tapi untuk 2 minggu ni dia ringgit Malaysia telah menguat, okey, sebab kita telah menguat sehingga RM4.06. Jadi kalau kita dapat pergi melepasi kita punya support itu RM4.06 tu, maka kita boleh melihat bahawa ringgit Malaysia boleh lagi menguat dan turun kepada RM3.90. Okey. Jadi itu adalah satu yang membuatkan kita punya currency kita lebih baiklah, lebih kuatlah berbanding US dollar. Jadi ini perlu bergantung juga kepada macam mana kita reserve kita di dalam bank negara dan sebagainya. Tapi dari segi trendnya ringgit Malaysia sekarang ni sedang menguat. Jadi bila ringgit Malaysia menguat berbanding US dollar, maka kita pun mungkin akan menguat berbanding dengan mata wang lain seperti British Pound dan sebagainya. Menyedari mengenai keperluan penerimaan pelabur-pelabur asing ataupun FDI khususnya, tahun 2019 menyaksikan banyak dasar-dasar kerajaan yang memfokuskan kepada ekonomi. Antaranya adalah berkenaan dasar ataupun wawasan kemampuan bersama dan juga belanjawan 2020 yang memberikan penumpuan kepada sektor pembangunan dan juga sektor yang boleh menjana ekonomi. Jadi adakah Dr. positif dalam melihat dasar-dasar seperti ini boleh memungkinkan hasil lebih positif menjelang 2020? Okey, secara dalam teori ekonominya, untuk meningkatkan pendapatan, kita melihat kepada modal, kita melihat kepada tenaga buruh, labor, dan juga kepada satu lagi faktor ialah tenaga iaitu teknologi. Saya start teknologi lah senang. Ini berdasarkan model ekonomis yang Solo nama dia. Dan kita daripada segi belanjawan 2020 yang telah dibentangkan yang lepas dan juga tentang wawasan kemakmuran bersama, saya melihat keywordnya adalah inclusivity, iaitu kita merangkumi semua. Kita tak nak seorang pun tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Dan yang keduanya ialah kita mahu membasmi kemiskinan. Tak nak ada yang miskin lagi dan kita nak semuanya dapat mengecapi kemakmuran bersama.
Okey. Dan juga pendidikan untuk semua. Tak nak ada yang tercicir, tertinggal. Okey, jadi kita nak semua orang dapat pendidikan yang sesuai dan termasuklah semuanya. Ini semuanya adalah bersesuaian dan juga berselari dengan Sustainable Development Goal. Iaitu yang telah dipeloporkan oleh global lah. Okay. Jadi saya tengok global, lepas tu Malaysia dan kemudian mungkin negeri-negeri dan sebagainya, mereka mengikut yang sama. Mengikut yang acuan yang sama. Tapi yang pentingnya kita boleh melihat kepada ini akan meningkatkan pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi negara, negeri dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa bahawa kita juga jangan melupakan kita punya susu galuh budaya. Okay. Dan kalau kita lihat belanjawan-belanjawan yang telah dibentangkan sebelum ini, kita lihat sektor-sektor yang utama ialah sektor perkhidmatan. Itu besar dia punya perbelanjaan yang digunakan. Okey. Baik Doktor, untuk penumpuan terhadap sektor perkhidmatan itu mungkin kita akan sambung sebentar lagi dan semuanya seketika nanti dalam segmen Bualbis. Seketika tadi kita sudah pun bertanya kepada Dr. Nur Adli Rizwan berkenaan apakah sektor-sektor yang diberikan penumpuan, dan Doktor ada menyebut dalam Belanjawan 2020 sektor perkhidmatan itu antara tumpuan utama kerajaan dan juga hasrat itu ditumpukan. Tetapi untuk kita melihat pembangunan itu berterusan dan juga progres yang lebih baik untuk Malaysia, apakah mungkin antara sektor-sektor yang boleh diberikan penumpuan penuh oleh kerajaan menjelang ataupun pada tahun sepanjang 2020 ini? Okey, seperti yang telah saya maklumkan tadi, kita ada untuk meningkatkan ekonomi kita perlukan kepada modal, kita perlukan kepada tenaga kerja dan juga teknologi. Okay, dia ni satu model ekonomi yang memfokuskan kepada produktiviti. Jadi kita ada modal, kita ada tenaga kerja, tapi bila kita tambah sikit teknologi, tambah sikit lagi teknologi, jadi kita boleh meningkatkan produktiviti kerja kita. So apabila produktiviti kerja meningkat, maka kita boleh mengurangkan kos di situ. Apabila kita kurangkan kos, kita boleh meningkatkan pendapatan. Jadi kat sini saya rasa salah satu daripada sektor-sektor yang mungkin boleh dilihat ataupun boleh diceburi oleh usahawan-usahawan muda ialah tentang dalam sektor teknologi, contohnya ICT, komunikasi dan sebagainya. Dan ianya boleh diguna pakai dalam pelbagai sektor yang lain. Sebagai contoh, walaupun ianya dalam satu sektor perkhidmatan, tapi dia boleh diguna pakai dalam sektor pertanian, dalam sektor penembungan, dalam sektor dan lain-lain yang berkaitan. Adakah doktor memaksudkan teknologi 5G yang sedang dibangunkan di peringkat sebagai contohnya, sebagai contoh, 5G untuk kita mempercepatkan lagi kita punya komunikasi dan sebagainya. Dan ianya bukan sahaja komunikasi saja, dia merangkumi kepada teknologi lah. Secara amnya. Sebagai contoh robotik, artificial intelligence, digital ekonomi. Kita ada DFTZ yang akan dibuat di Sepang dan banyak lagi. Contohnya big data dan sebagainya. Dan inilah benda-benda yang boleh membuatkan kita lebih tinggi produktivitinya. So ini salah satu benda yang mungkin boleh difokuskan. Okey. Adakah usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai hub keuangan Islam juga satu progres yang boleh memungkinkan agar negara kita menjadi tumpuan kepada sektor dagangan ekonomi dunia khususnya keuangan Islam? Okey, itu mungkin ya. Kita lihat ada 3 digital bank telah diluluskan oleh bank negara kan. Jadi kalau digital bank ini digabungkan dengan fintech dan sebagainya ataupun kewangan Islam, kita boleh gabungkan dengan wakaf, kita boleh gabungkan dengan pelbagai mekanisme kewangan Islam dan sebagainya. Mungkin kita boleh menjadi satu hub kewangan Islam untuk dunia. Bukan sahaja untuk masyarakat Malaysia, tapi untuk orang-orang di luar sana. Sebab apabila kita menggunakan teknologi tanpa sepadan ni, kita boleh mendapatkan pelbagai pelanggan-pelanggan daripada luar negara dan sebagainya. Dan saya sebagai contohnya,
sebagai contoh, saya melihat sebagai kalau boleh lebih ramai lagi pakar-pakar dalam kewangan Islam dapat menggabungkan ilmu dengan teknologi dan buat produk dalam kewangan Islam. Sebagai contoh, Islamic Forex. Tak ada lagi dalam dunia lah. Islamic Forex yang belum lagi dipelopori, diceburi oleh pakar-pakar kewangan Islam. Itu mungkin satu bidang baru yang mungkin boleh diberikan penumpuan juga untuk tahun 2020 dan boleh dipelajari dengan lebih baik. Kalau kita melihat isu di peringkat global juga turut memberi kesan kepada keadaan ataupun landscape keuangan ataupun ekonomi semasa. Khususnya kalau boleh kita ambil contoh perang dagang antara Amerika dan juga China, pemilihan presiden yang akan berlaku pada tahun 2020 dan juga isu-isu yang tidak berkesudahan di peringkat negara-negara Eropah. Jadi adakah ini sebenarnya menjadi kerisauan kepada ekonomi dan juga prestasi ekonomi tempatan khususnya dalam negara kita? Okey, yang memberi kesan pada tahun 2019 kita melihat kesannya memang sangat kita dapat rasai lah. Tapi buat masa ini saya melihat bahawa isu ini telah reda sedikit kerana US dan juga China sedang berunding. Dan mereka rasa mereka perlu melakukan sesuatu untuk meredakan suasana ini. Ini memberikan kesan tempiasnya kepada negara-negara membangun. Baik. Tapi pada tahun ini, saya rasa isu ini telah kita biasa dah. Kita dah rasa okeylah. Kita dah rasa lali. So mungkin pelabur-pelabur dah mula balik kembali kepada melabur di Malaysia. Jadi pada ketika masa mula-mula perang dagang ini dilancarkan, yang memberikan kesan yang agak teruk kepada negara, lanskap ekonomi negara kita. Bukan saja perang dagang itu tetapi juga perang persepsi antara negara Eropah terhadap ekonomi ekspor negara, khususnya komoditi juga menjadi cabaran buat negara kita. Tetapi harga sawit dilaporkan meningkat hujung tahun 2019 yang lalu. Bagaimana doktor melihat ini satu perkara yang positif untuk kita bincangkan masuk tahun 2020, perubahan yang lebih positif untuk kemampanan ekonomi negara kita? Dan saya setuju tentang harga sawit itu telah meningkat dan ini telah kita lihat daripada segi teknikalnya. Harga sawit mungkin akan meningkat lebih lagi, bukan setakat yang ini, dia akan boleh meningkat lagi tinggi. Cuma perlukan ada mekanisme lain untuk membantu sawit ini sendiri, industri sawit ni. Sebagai contohnya bukan hanya bergantung kepada harga, sebab harga adalah salah satu faktor. Tetapi faktor-faktor lain seperti produktiviti, macam mana nak meningkatkan produktiviti dalam pengeluaran sawit dan sebagainya, daripada dia punya keluaran hiliran dia dan sebagainya. Jadi perlu difikirkan juga bagaimana, dan ini juga menggunakan teknologi juga. Bagaimana kita nak includekan teknologi ini dalam untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran sawit tadi. Jadi sawit sebagai contohnya, komoditi lain seperti getah, kan? Ini juga memainkan peranan yang penting juga dalam memberikan pendapatan kepada ekonomi negara. Dan secara kesimpulannya doktor, adakah untuk tahun 2020 doktor optimis dalam melihat pencapaian yang ditunjukkan pada tahun 2019 itu boleh ditambah baik, ataupun mungkin 2020 akan menjadi tahun yang lebih kita kata mencabar untuk kestabilan ekonomi di peringkat tahun 2020 ini adalah satu tahun yang mencabar sebab dia adalah satu proses di mana ekonomi kita hendak untuk dia panggil untuk turn around. Jadi saya rasa kenapa saya kata mencabar, kerana ianya perlukan kepada polisi-polisi fiskal dan juga polisi-polisi monetary. Sebagai contohnya, mungkin kita boleh mendapat bantuan macam mana kita nak meningkatkan ekonomi negara dari polisi monetary, iaitu kalau dulu pada Mei tahun lepas Bank Negara telah mengurangkan OPR. Tahun ini mungkin Bank Negara boleh kurangkan sikit lagi OPR-nya untuk bagi ekonomi kita terus memacu ke hadapan, insya-Allah. Dan apabila kita dapat melepasi rintangan tersebut, dari teknikalnya, maka kita akan melihat ekonomi kita akan berkembang dengan lajunya.
Okey, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada doktor. Itu dia tadi perkongsian bersama dengan Profesor Medah Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi, juga merupakan seorang ahli akademik untuk berkongsi tentang harapan bagi tahun 2020. Kita harapkan dengan penganjuran APEC 2020 dan juga beberapa lagi kerjasama ekonomi di peringkat antarabangsa akan memberikan satu perkara yang lebih baik untuk Malaysia untuk tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Itu sahaja segmen Bual Bis menutup Bis Malaysia untuk hari ini. Tapi sebelum kita berakhir untuk hari ini, sukacita dimaklumkan ada satu perkongsian yang ingin kami bawakan bersama dengan anda, khususnya mewakili Jabatan Penyiaran Malaysia, bahawasanya yang berusaha Puan Norihati binti Awang telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia berkuat kuasa 1 Januari 2020 bagi menggantikan yang berusaha Tuan Haji Abdul Muiz bin Syafiee yang telah bersara wajib. Tahniah diucapkan dan kami di Jabatan Penyiaran Malaysia khususnya di RTM amat menyambut baik segala kerjasama dan juga komitmen yang diberikan, insyaAllah. Baik, jangan lupa temu janji kita di waktu yang sama, Isnin hingga Khamis di saluran berita RTM, My Freeview dan Jumaat di TV1, juga di Facebook Berita RTM dan YouTube Bis Malaysia. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.